Mudah-mudahan kamu dan Allah sudah cik kasih kesalahan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Amma ba'd. Yang dimuliakan Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan nak menyambung berkenaan dengan peperangan Bani Quraizah yang berlaku selepas saja daripada habis perang Khandaq tahun 5 Hijrah. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 dalam Quran, ayat yang ke-26 dan 27. Ayat 26 dan ayat yang ke-27. Muka surat 421. Muka surat 421. Jumpa tuan-tuan, 421. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qazafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa taksiruna fariqan wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Dan dia menurunkan ahli-ahli kitab, iaitu Bani Quraizah, yang membantu tentera musyrikin Quraisy dari benteng-benteng mereka, dan dialah yang mengisi rasa gerun ke dalam hati-hati mereka. Sebahagian daripada mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan, dan dia yang mewariskan kepada kamu bumi, yakni tanah-tanah, rumah-rumah, harta benda mereka milik Bani Quraizah, dan bumi Khaybar yang belum kamu pijak. Ingatlah Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Baik. Daripada Khandaq, daripada perang Khandaq, habis saja Nabi dan sahabat-sahabat perang,
Apa kata Nabi, tuan-tuan? Nabi tu keluarkan arahan kepada para sahabat untuk kepung perkampungan Bani Quraizah, dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, jangan ada sesiapa pun yang kerjakan solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Sebab apa? Nak menunjukkan Nabi ni nak suruh sahabat-sahabat pergi kepung orang hak khianat Nabi, yang khianat piagam Madinah, mesti kena buat cepat. Jangan tunggu lama-lama. Maknanya itu tadi, tuan-tuan, benda pengajaran hak kita boleh dapat. Padahal sahabat Nabi tadi baru habis perang. Maknanya letih perang Khandaq belum habis lagi, Nabi dah suruh pergi pula ke perkampungan Bani Quraizah. Ni nak menunjukkan apa? Pengajaran untuk kita dalam kerja dakwah tak boleh tunggu. Dalam kerja dakwah tak boleh tunggu khatam Quran baru nak dakwah. Tak boleh tunggu habis satu kitab baru nak dakwah. Bukan begitu. Ada peluang saja teguh. Ada peluang saja terus sampai ke dakwah. Orang tak suka, orang benci, itu ujian dakwah. Contoh, tuan-tuan bagi dakwah, orang lagi, itulah ujian dakwah. Itu ujian dakwah. Dan ahli dakwah hak paling baik sekali, yang paling terbaik dalam dunia ni, tuan-tuan, siapa agaknya? Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW? Tapi ramai ke orang suka, tuan-tuan? Ramai orang suka, ramai orang tak suka. Macam-macam tuduhan hak Nabi dapat. Tapi nak menunjukkan apa? Itu kerja dakwah yang kita kena buat. Baik. Sampai saja dekat perkampungan Bani Quraizah, apa yang Nabi buat? Nabi terus kepung perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah ni, tuan-tuan, kalau kena kepung, diorang tak keluar pun tak ada masalah. Sebab apa? Bekalan hak ada dekat dalam kubu dah lebih pada cukup. Tetapi Allah Ta'ala tiupkan rasa gerun dalam hati Bani Quraizah, menyebabkan pada hari yang ke-25 pengepungan berlaku, mereka serah kalah. Sebab tu saya teringat ada satu hadis Nabi, hadis sahih. Nabi ni Allah Ta'ala beri 5 keistimewaan yang tak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain sebelum daripada Nabi. Yang pertama, Nabi diutus untuk seluruh umat, manakala Nabi lain untuk umat yang tertentu sahaja. Ini satu. Yang kedua, dijadikan seluruh bumi suci untuk umat Nabi buat ibadah. Kalau umat Nabi hak dulu nak solat, ada tempat tertentu, mihrab, untuk mereka buat ibadah. Tapi umat Nabi tak ada masalah. Sebab tu, tuan-tuan, kalau travel jauh, terutama time raya, daripada KL nak balik Kelantan sebagai contoh, kita akan boleh nampak orang solat tepi highway. Betul, tuan-tuan? Kenapa tak solat kat masjid? Kenapa gitu? Kenapa boleh solat tepi highway? Turun kereta, solat tepi highway. Nak menunjukkan apa? Tu keistimewaan umat Nabi. Boleh solat dekat mana-mana tempat, yang penting bersih dengan suci lah. Jangan tempat ada najis pun basah solat juga, tak boleh begitu. Tu dua keistimewaan. Yang ketiga, musuh diberi rasa gerun sebulan sebelum berjumpa dengan Nabi. Kalau Nabi Musa alaihissalam hari esok nak pergi berdakwah pada Fir'aun, hari esok baru Fir'aun rasa gerun. Tapi Nabi Muhammad tak. Hari ni nak perang, sebulan sebelum musuh dah mula rasa gerun. Kelebihan yang keempat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi, tak bagi pada umat lain. Nabi Allah Ta'ala bagi keizinan untuk beri syafaat pada hamba-hamba dia. Dan yang kelima, dijadikan harta rampasan perang halal untuk Nabi. Harta rampasan perang halal untuk Nabi, sedangkan untuk Nabi yang dulu tak boleh ambil.
Harta rampasan perang, kalau Nabi dulu tak boleh ambil, kena buat macam mana, kumpul satu tempat, kemudian nanti akan ada api hak menyambah harta rampasan perang tadi. Baik, itu berkenaan keistimewaan Nabi. Kemudian tuan-tuan, bila Bani Quraizah tadi dah serahkan hari yang ke-25, maka diputuskan untuk tetapkan satu hukuman kepada Bani Quraizah. Cuma bukan Nabi yang tetapkan hukuman. Nabi panggil daripada kalangan sahabat Nabi hak rapat dengan Bani Quraizah untuk putuskan hukuman. Maka datang satu orang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini antara orang yang rapat dengan Bani Quraizah masa zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az daripada puak mana? Daripada puak Aus. Kalau puak Aus dia rapat dengan Bani Quraizah, puak Khazraj dia rapat dengan Bani Qainuqa. Maka bila dah kumpul semua orang lelaki, perempuan, kanak-kanak daripada Bani Quraizah, Sa'ad kumpul semua tuan-tuan. Sa'ad putuskan macam mana untuk semua orang lelaki daripada kalangan Bani Quraizah bunuh. Manakala untuk orang perempuan, untuk budak-budak, semuanya ditawan dan harta benda dirampas. Okey, harta benda dirampas. Maka Nabi tadi bila dengar Sa'ad bin Mu'az buat keputusan macam tu, kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az, sesungguhnya engkau telah berhukum dengan hukum Allah. Riwayat Hakim, riwayat Imam Ahmad. Baik, habis saja buat hukuman tadi tuan-tuan, terkejut orang Islam, terkejut tentera Muslim, terkejut Nabi. Sebab apa? Sebab bila gelegar kampung Bani Quraizah, apa antara benda yang mereka jumpa? Mereka jumpa 1,500 bilah pedang, 300 baju besi, 1,500 perisai dan 2,000 lembing. Ini untuk apa ni tuan-tuan? 1,500 pedang, 1,500 perisai, 300 baju besi, 2,000 lembing. Ini untuk apa ni tuan-tuan? Rupanya dalam diam Bani Quraizah ni tadi tengah kumpul kekuatan untuk serang Nabi dan orang Islam. Ni punya jahat tuan-tuan perangai orang Yahudi. Cuma nak tanya juga, orang Yahudi dengan orang munafik mana jahat? Yahudi dengan munafik mana jahat? Yang paling jahat orang munafik. Orang munafik paling jahat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buka surah Munafikun. Surah Munafikun. Surah Munafikun, surah yang ke-63. Ada 11 ayat, 180 perkataan, 776 huruf. Jumpa tuan-tuan muka surat 554. Tengok ayat yang pertama, kata Allah Ta'ala, iza ja'akal munafikun, apabila datang siapa? Orang-orang munafik. Daripada 3 patah perkataan ni, apa hak kita boleh dapat pengajaran ni tuan-tuan? Baru 3 ustaz, takkan ada pengajaran? Ada pengajaran dia tuan-tuan. Iza ja'akal munafikun, apabila datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajarannya tuan-tuan nak menunjukkan orang munafik sentiasa ada dengan Nabi, sentiasa ada dengan Nabi. Sembahyangnya sembahyang di belakang Nabi, dengar pula tazkirah direct daripada Nabi, puasa sekali dengan Nabi, berbuka puasa sekali dengan Nabi, kalau buat umrah haji dengan Nabi, berjihad pun dengan Nabi tuan-tuan. Tapi apa hak berlaku? Qalu, kata mereka,
qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apa makna ayat ni tuan-tuan? Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Dia sebut di mulut yang dia mengaku Nabi ialah Rasulullah. Tengok apa yang Allah Ta'ala jawab tuan-tuan. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kata Allah, dan Allah sememangnya tahu bahawa engkau ialah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Nak tunjukkan apa? Di mulut cakap dia mengaku itu Nabi, tapi di hati tipu. Tuan-tuan cuba buka surah Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok ayat yang ke 14. Ayat yang ke-14 ataupun ayat yang ke-8. Kita tengok ayat yang ke-8 dulu tuan-tuan. Muka surat 3. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dalam surah Al-Baqarah bermula Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan ciri-ciri orang munafik. Kalau ayat 6 dengan 7 dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan orang kafir. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan ciri orang bertakwa ataupun beriman. Baik, tengok ayat yang ke-8 tuan-tuan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada di antara manusia ni tuan-tuan, dia sebut apa dia? Amanna billah. Kami dah beriman dah. Kami beriman pada Allah, kami beriman pada hari akhirat. Tengok apa yang Allah Ta'ala sebut, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tak beriman pun. Sini sebut, kau sembahyang dah, sembahyang maaf dah, takkan munafik. Di sini, hak di sini, ni hak ni, hak bahaya ni. Sebab tu pengajaran untuk kita, bila Allah Ta'ala sebut ciri orang munafik, jangan kita terus perasan yang kita tak ada ciri tu. Wah, ini Quran sebut orang munafik, kau Islam. Perangai orang kita Melayu tuan-tuan, kalau Quran ni dia turun, contoh surah Kafirun, dia baca qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang hak kafir tu, wahai sekalian orang kafir. Dia faham macam mana? Ni untuk orang kafir, kau bukan kafir. Jadi surah ni bukan untuk kau. Salah. Sepatutnya bila turun surah Al-Kafirun, kena tengok ada tak ciri itu pada kita. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, wal-i'azubillah, itu hak kita bimbang. Turun surah Munafikun ni tuan-tuan, Nabi panggil siapa? Sahabat Nabi Huzaifah Al-Yamani. Siapa tu? Pemegang rahsia Nabi, yang Nabi amanah pada Huzaifah ni tadi, nama-nama orang munafik. Dan Nabi suruh Huzaifah pegang, jangan bagi tahu sesiapa. Umar mula rasa bimbang. Umar Al-Khattab. Umar ni siapa? Sahabat Nabi tentulah, yang pertama. Yang kedua, khalifah kedua dalam Islam. Yang ketiga, orang nombor 2 yang terbaik dalam kalangan manusia yang bukan Nabi. Kita ikut ranking, Nabi sebut dalam hadis kan, 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Mula-mula sekali nama Nabi sebut Abu Bakar, yang kedua Umar. Ini ranking. Yang ketiga Uthman, yang keempat Ali. Bukan saja sahabat, bukan saja khalifah,
Bahkan syaitan sendiri pun takut dengan Umar, tuan-tuan. Syaitan takut dengan Umar. Kalau Umar lalu di satu jalan, syaitan pun pusing ikut jalan lain, tak nak terserempak sekali dengan Sayyidina Umar. Punya takut, tuan-tuan. Tak cukup dengan tu, Umar juga merupakan pak mertua Nabi. Macam mana pula boleh jadi pak mertua? Sebab Nabi bernikah dengan anak dia, nama Hafsah binti Umar. Tara-tara macam ni punya ranking, tuan-tuan. Ni bukan ranking dunia. Nombor 2 ni terbaik dunia dan akhirat. Tara-tara ranking dunia akhirat nombor 2 lepas Abu Bakar. Turun surah Munafikun, bergegas Umar pergi jumpa Huzaifah Al-Yamani, tanya, ada tak nama aku dalam tu? Nama aku ada tak dalam tu? Ini ciri orang beriman. Dia tak perasan hak dia ni bajet alim, bajet bagus, banyak ibadah. Tak. Istilah moden kita hari ni terpaling alim, terpaling sedekah. Itu istilah hari ni, hak moden ya. Istilah hak dibuat oleh tak tahulah generasi Gen Z ni lah kot. Kemudian tuan-tuan, tak cukup dengan tu, dia paksa Huzaifah untuk bagi tahu nama dia. Huzaifah sebut, dah, aku tak akan beritahu. Ni rahsia. Tak nak bagi tahu nama orang lain, tak apalah. Yang penting nama aku ada tak ada? Nama awak tak ada. Itu pun belum cukup nak memuaskan hati Sayyidina Umar. Sampaikan Umar buat apa, tuan-tuan? Bagi tahu pada anak dia, nanti abah meninggal. Bahasa mudah, abah meninggal nanti, awak tengok Huzaifah ni dia semayang ke tak jenazah abah? Andai kata Huzaifah Al-Yamani waktu abah meninggal, dia tak solatkan jenazah abah, bermakna abah orang munafik. Oh ya Allah, tuan-tuan. Ini tahapnya, tuan-tuan. Kalau kita lah, kawan kita dapat senarai nama orang munafik, agak-agak nama siapa kita cari? Cik, awak tengok nama jiran lorong nombor 22 lah rumah. Ada tak nama dia? Kita bukan tanya nama kita, kita sibuk tanya nama jiran kita. Aku agak dah, kalau ada memang aku lama dah tengoknya lah. Mana gitu, tuan-tuan? Itu perangai kita. Berlaku tak pada Umar? Tak ada. Tak berlaku zaman Umar. Dan dengan ayat iza ja'akal munafikun juga, tuan-tuan, dengan 3 patah perkataan ni, pengajaran yang kedua apa dia? Allah Ta'ala nak sebut pada kita, orang munafik ni kalau dia banyak zaman Nabi, dia juga akan banyak zaman hari ni. Dia banyak zaman hari ni. Zaman Nabi dah banyak lah, zaman hari ni lagi banyak. Tuan-tuan. Kita sama-sama lah doa supaya apa? Supaya kita Allah Ta'ala jauhkan daripada termasuk dalam kalangan orang munafik. Tuan-tuan nak tahu apa salah satu ciri orang munafik selain pada tadi? Mulut cakap lain, hati lain. Saya sebut ciri kedua. Tuan-tuan kena buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat. Tuan-tuan boleh tengok ayat 146. 146 surah An-Nisa. Minta maaf, 142 muka surat 101. Muka surat 101. Ada, tuan-tuan? 101. Baik. Kata Allah Ta'ala, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, dia suka buat tipu daya kepada Allah, wa huwa khadi'uhum, dengan perbuatan pura-pura beriman, sedang mereka kafir pada batinnya. Wa iza qamu ila salat,
Dan apabila orang munafik ini berdiri untuk menunaikan solat, qamu kusala, mereka tadi berdiri dalam keadaan yang malas. Maknanya apa tu? Apa maksud berdiri tapi malas? Makna mudahnya tuan-tuan, dia tak suka solat lama-lama. Dia tak suka solat lama. Surah Al-Baqarah dengan surah Inna A'tayna, kita pilih mana? Kita pilih mana? Tuan-tuan gelap, ada pengalaman tu nampaknya. Bukan tuan-tuan saja, saya tanya diri saya sendiri. Al-Baqarah dengan Inna A'tayna, kita pilih mana tuan-tuan agaknya? Al-Baqarah lah ustaz. Kalau Al-Baqarah alhamdulillah. Tapi kita tak pilih Al-Baqarah tuan-tuan. Kita pilih Inna A'tayna sebab yang pendek lagi sedap. Cepat habis. Satu orang sahabat, bukan satu orang sahabat, ada satu kelompok sahabat, bila dia nampak ada satu orang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais satu orang sahabat Nabi, dia lahir di kota Zabih, Yaman. Bila dia dengar ada satu orang Nabi yang diutuskan di Mekah daripada kota Zabih, Yaman ni tadi, masa ni umur dia belasan tahun, dia datang dengan pakcik dia nama Abu Amir, jumpa dengan Nabi, menyatakan keislaman. Abdullah bin Qais ni tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan pada dia satu kemerduan suara luar biasa tuan-tuan. Kemerduan suara Abdullah bin Qais ni sampaikan apa tuan-tuan, disebut dalam Syiar A'lamun Nubala, bila mana Abdullah bin Qais bangun solat malam, dia baca kuat, dengar suara dia ni, bacaan Quran dia tadi sampai ke rumah Nabi, maka isteri-isteri Nabi bangun untuk semak bacaan. Hari berikutnya orang sebut kepada Abdullah bin Qais, isteri Nabi semak bacaan awak malam semalam. Kalau aku tahu isteri Nabi semak bacaan aku akan merdukan lagi suara aku supaya apa? Supaya isteri Nabi ni terbangkit rasa rindu dia nak dengar Quran. Satu. Dan bila mana Abdullah bin Qais sahabat Nabi nampak dia naik nak jadi imam, jemaah di belakang dalam kalangan para sahabat mengharapkan Abdullah bin Qais baca surah Al-Baqarah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa agaknya? Ini tanda orang beriman, dia suka yang panjang. Tu dia tuan-tuan. Kita tanya diri kita, aku suka hak mana? Panjang ke hak pendek? Kalau suka hak pendek, tengok pula keadaan. Masa semayang aku suka hak pendek. Semayang isyak ke semayang subuh suka orang baca pendek? Ke semayang zuhur asar ke? Tu. Nak koreksi diri. Sebab tu saya tanya, kita suka yang mana? Kalau tuan-tuan kita dah suka hak panjang, alhamdulillah, teruskan. Okey? Baik. Itu antara ciri orang munafik, yang mana bila dia solat dia tak suka lama, suka hak kejap. Ini bukan solat saja tuan-tuan. Solat ni Allah Ta'ala cuma sebut sebagai contoh. Hak yang lain banyak. Tak suka ngaji Quran lama-lama, tak suka zikir lama. Banyak bendanya tuan-tuan. Cek pada kita, ada tak ciri tu pada kita? Allah, tahlil pula. Biasa tak ada tahlil pun, tahlil pula dah. Ngapa gitu tu tuan-tuan? Ada something wrong. Ada something wrong. Ya, baik. Itu berkenaan dengan kisah orang munafik tadi. Selesai peperangan Bani Quraizah tahun 5 Hijrah. Dia tak habis situ saja tuan-tuan. Dia berlanjutan tahun 6 Hijrah. Cuma 6 Hijrah ni dah tak ada dah peperangan antara orang Islam dengan orang munafik.
Tetapi orang munafik ni tadi masih lagi buat hal dengan orang Islam. 6 Hijrah, sebelum umrah Hudaibiyah, Nabi dan sahabat-sahabat ada satu peristiwa namanya Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik ni tuan-tuan, satu orang lelaki nama dia Haris bin Dirar. Haris bin Dirar daripada Bani Mustalik, dia pakat dengan kaum-kaum dia untuk buat apa? Untuk serang Nabi. Jadi Nabi hantar satu orang sahabat nama dia Buraidah. Buraidah ni pergi jumpa dengan Haris untuk confirmkan betul ke awak nak serang Nabi dengan tentera Islam. Maka diiyakan oleh Haris bin Abi Dirar. Buraidah pergi jumpa Nabi, cerita. Maka apa Nabi buat? Nabi bergerak dengan bilangan 3,000 orang tentera. 3,000 orang tentera sampai dekat satu tempat nama dia Muraisi. Dekat tempat Muraisi ni tadi tuan-tuan, Nabi terus serang siapa dia? Bani Mustalik, menyebabkan apa? 10 orang terbunuh di kalangan Bani Mustalik. Hak lain semua kena tawan. Yang lain semua kena tawan. Dan adalah seorang perempuan termasuk dalam kalangan tawanan tadi, nama dia Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris ni anak kepada Haris bin Dirar. Apa yang Nabi buat? Nabi bernikah dengan Juwairiyah. Maka Juwairiyah termasuk salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Bila dah bernikah dengan Juwairiyah tadi, apa yang berlaku? 100 keluarga daripada Bani Mustalik ikut masuk Islam. Allahu Akbar. Ini ya. Kemudian tuan-tuan, zaman ini juga, zaman Bani Mustalik ni tadi, perang Bani Mustalik ni juga berlaku dua peristiwa. Peristiwa yang pertama bila mana Abdullah bin Ubay bergaduh dengan orang Islam, berebut air, dan dia nak tiupkan isu perkauman. Minta maaf, saya tersilap. Orang Islam dalam kalangan Ansar dengan Muhajirin, dia bergaduh berebut air. Maka Abdullah bin Ubay nampak ini satu peluang untuk meniupkan perpecahan, tetapi tak berjaya. Ini perangai orang munafik tuan-tuan. Dia suka tengok orang bergaduh. Ni perangai orang munafik, suka tengok orang bergaduh. Kalau orang berdamai, dia kurang suka. Begitu. Dan zaman ini juga 6 Hijrah berlaku yang kita panggil Hadisul Ifki. Peristiwa Hadisul Ifki. Apa dia Hadisul Ifki? Tuan-tuan kena buka surah An-Nur. Tuan-tuan kena buka surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24 dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok ayat 11. Ayat 11. Muka surat 351. Surah An-Nur 351. Kata Allah Ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Ini kata Allah Ta'ala setelah Abdullah bin Ubay fitnah isteri Nabi. Siapa isteri Nabi yang kena fitnah tuan-tuan? Aisyah binti Abu Bakar. Macam mana boleh terkena fitnah Abdullah bin Ubay? Kisahnya tuan-tuan, masa Bani Mustalik ni, perang Bani Mustalik ni tadi, kalung Aisyah tercicir. Bila tercicir, Aisyah pergi cari. Aisyah pergi cari tuan-tuan, dia tak sedar yang rombongan Nabi dan tentera Islam semua dah bergerak balik ke Madinah, tinggal dia seorang.
Dia tak perasan, dan tentera Islam pun tak perasan yang Aisyah tak ada. Apa yang berlaku tuan-tuan? Datang satu orang sahabat, dia baru balik dalam perjalanan. Nama dia Safwan bin Mu'attal. Nampak Aisyah tertidur. Maka dia ajak Aisyah tadi balik sekali ke Madinah. Tapi bukan naik sekali. Aisyah duduk atas unta, Safwan tukang tarik. Gitu kisah dia. Nampak dia Abdullah bin Ubay. Nampak dia Abdullah bin Ubay. Apa lagi tuan-tuan? Dia tuduh Aisyah dengan Safwan berzina. Ni tuan-tuan, Abdullah bin Ubay punya sikap. Hak tadi awak dah nak bangkitkan isu perkauman, nak suruh orang bergaduh. Tak cukup dengan itu, awak fitnah isteri Nabi. Malangnya tuan-tuan, bila fitnah ni berlaku, apa yang jadi pada orang Islam? Sebulan tuan-tuan fitnah ni, orang percaya, dan berlaku perpecahan dalam kalangan orang Islam sendiri. Ni dia tuan-tuan. Sebab tu bila sebut bab munafik ni tadi, kita susah nak kenal. Susah nak kenal. Kalau tuan-tuan perhati, surah munafik tu ada 11 ayat. Maknanya pun ciri orang munafik ni banyak. Satu. Yang kedua, disebut dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, nama lain untuk surah At-Taubah selain pada surah Bara'ah, surah Fadhihah. Apa maksud Fadhihah? Surah yang menjelaskan, surah yang menceritakan berkenaan dengan apa? Perangai orang munafik dalam surah At-Taubah. Ya, baik. Jadi apa benda hak baik daripada fitnah ni tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebut, awak sangka, dema sangka fitnah tu buruk, padahal benda tu baik untuk kamu. Bila fitnah tu berlaku tuan-tuan kepada isteri Nabi Aisyah tadi, barulah orang Islam lebih jelas sikap sebenar orang munafik. Dan orang munafik ni tuan-tuan, apa lagi antara ciri orang munafik yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah? Kita sambung perkongsian akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.